Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang Ustaz hormati semua pelajar-pelajar, murid-murid yang menonton video Ustaz sempena dengan program transisi murid tahun 1 2001. Terima kasih kepada semua murid-murid yang sudi menonton video ini. Begitu juga Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sama-sama menonton, mungkin sama-sama menonton bersama dengan anak masing-masing, yang dapat meluangkan masa membimbing anak-anak semua untuk menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya amat memahami situasi yang berada di rumah itu mungkin sedang bersilat dengan anak-anak, ada yang merajuk, ada yang menangis dan bermacam-macam lagi bermacam-macam lagi masalah mungkin lah yang di rumah tu. Jadi tak apa, video ini boleh ditayangkan kepada anak-anak masing-masing mengikut masa yang bersesuaian lah ya. Baik, kalau waktu pukul 12 yang ditetapkan sekarang ni pukul 12 hingga pukul 1 tidak dapat ditayangkan kepada anak masing-masing, tak apa, tak ada masalah, boleh ditayangkan semula, diberikan kepada anak-anak masing-masing semua pada waktu yang sesuai ya, insya-Allah. Baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang membantu ya, insya-Allah. Okey, baik. Jadi tajuk pada video kali ini dia mudah saja ya untuk murid-murid tahun 1. Kita bercerita tentang garisan ya, asas membentuk ataupun kita boleh panggil dia melukis garisan di buku latihan ya. Sebenarnya tajuk garisan ni dia ada dalam pendidikan seni, cuma dalam tajuk pendidikan seni tu dia terlalu kompleks, terlalu banyak. Jadi yang maksud Ustaz di sini yang ingin Ustaz kongsikan kepada semua murid-murid iaitu garisan ya, garisan untuk kita buat ataupun kita lukis di dalam buku tulis, supaya setiap buku tulis kita, latihan kita, buku yang perlu kamu buat nanti cikgu ataupun ustaz akan bagi latihan contoh, buat dalam buku tulis. Jadi kamu dah tahu dah dia nak buat garisan macam mana. Ada peraturan-peraturan yang perlu kamu ikut sebelum kita menulis di dalam buku tulis. Salah satunya ialah membentuk ataupun kita melukis garisan ya. Jadi tajuk ini memang amat penting. Sebab apa? Sebab guru-guru nak membantu kamu, nak memastikan supaya buku tulis kamu dapat ditulis dengan baik, dapat dibuat dengan kemas ya. Latihan-latihan, jika ada tajuk-tajuk yang perlu disalin, menyalin semula, jadi kamu dapat buat dengan kemas, kamu dapat buat dengan baik, dan kamu dapat buat dengan cantik ya. Itu yang penting. Sebab itu tajuk garisan ini Ustaz letakkan dalam salah satu program transisi murid tahun 1. Okey, berdasarkan kepada pengalaman yang lepas-lepas, untuk makluman ibu bapa, menggaris ya, pelajar-pelajar ni, murid-murid ni, dia menggaris garisan di dalam buku tulis ni, kebanyakannya bolehlah kita letakkan dalam 80% murid-murid ni dia gagal untuk menggaris dengan menggunakan pembaris ya. Ada banyak faktor, nanti dalam video macam mana cara untuk menggaris tu mungkin boleh nampak dekat situ, boleh tahu di situ ya. Jadi banyak faktor dia sebenarnya. Ya, jadi Ustaz harapkan murid-murid dapat menonton video ini
sampai akhir ya, insya-Allah. Ibu bapa yang mungkin ada masalah tak boleh nak meneruskan video ini, boleh boleh tutup dulu dan boleh tayangkan di waktu yang sesuai lah ya, insya-Allah tak ada masalah. Dan video ini memang saya masukkan di dalam YouTube sekolah, dan bila-bila saja tuan-tuan dan puan-puan boleh tayang semula kepada anak masing-masing ya, insya-Allah. Baik. Okey murid-murid semua, kita tengok seterusnya objektif. Ini yang Ustaz nak kamu dapat ya pada video ini apabila kamu menonton video ini. Ya, untuk ibu bapa semua yang sama-sama menonton, objektifnya murid dapat membentuk garisan dengan betul. Ustaz type 2 kali tu. Okey, minta maaf. Murid dapat membentuk garisan dengan betul menggunakan pembaris. Itu saja yang kita nak. Ya, nampak macam mudah, tapi sebenarnya dia tak mudah. Ya, sebenarnya dia bukan mudah untuk murid-murid tahun 1 membentuk garisan menggunakan pembaris dengan lurus. Ya, ada sikap murid-murid ni, dia memang garis, dia tak nak guna pembaris. Macam-macam saya jumpa dah murid tahun 1 ni. Ada yang garis tak nak guna pembaris. Nak kena rotan dulu jari dia baru nak guna pembaris. Ada yang macam itu. Ada juga yang guna pembaris macam-macam passion, macam-macam cara, macam-macam bentuk ya. Tapi tak apa. Dalam video nanti Ustaz akan terangkanlah ya, cara menggunakan pembaris dan menggunakan pembaris-pembaris yang dibenarkan dibawa ke sekolah. Ya, ada pembaris yang kita tak benarkan dia bawa ke sekolah atas faktor keselamatan. Contoh seperti pembaris besi. Ya, pembaris besi tu dia tajam. Kita tidak benarkan bawa ke sekolah atas faktor keselamatan ya. Baik. Ya, jadi ini yang perlu pelajar-pelajar ataupun murid-murid tengok nanti ya, insya-Allah. Baik. Okey, ini pembaris. Ini tajuk kita pada hari ini. Simple aja, insya-Allah, tak panjang, pendek je, tak lama. Ya, insya-Allah. Ustaz harapkan semua murid-murid dapat tonton video ini dan dapat membuat garisan dengan betul. Ya, insya-Allah. Okey. Teruskan menonton. Dan kita masuk kepada slot untuk demonstrasi membuat garisan di dalam buku tulis dengan betul. Okey, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita tengok dekat sini. Tajuk yang akan dikongsikan pada hari ini mudah saja, pembaris ya. Kita bercerita tentang pembaris. Ni Ustaz tunjukkan, ini pembaris dan Ustaz rasa kamu pun ada pembaris. Dan pembaris ni ada bermacam-macam, bermacam-macam jenis pembaris. Tak kisahlah pembaris kamu tu ada yang bentuk buaya ke, ada yang bentuk zirafah ke, harimau ke dan sebagainya lah ya. Tak ada masalah. Jadi yang penting dinamakan pembaris kerana pembaris ni dia panjang. Ni ada pembaris panjang, ada pembaris pendek. Okey. Okey, jadi kenapa tajuk kita kita bercerita tentang pembaris? Jadi Ustaz dah terangkan tadi dalam sesi penerangan objektif kita pada hari ini supaya kamu boleh menggaris menggunakan pembaris dengan betul. Ya, jadi kamu ada masa untuk kamu berlatih. Di mana kamu boleh berusaha ya, mendapatkan garisan-garisan yang bagus menggunakan pembaris. Kerana pelajar-pelajar tahun 1, pengalaman Ustaz pun tak ramai yang boleh menggunakan pembaris dengan baik. Ada juga pelajar-pelajar tahun 5, pelajar tahun 6, dia tak boleh guna pembaris ya. Dia nak menggaris, dia tak boleh guna pembaris. Bila dia guna pembaris, garisan dia tetap lari juga. Jadi kat sini Ustaz nak kongsikan supaya pelajar-pelajar dapat berlatih menggunakan pembaris supaya buku latihan kamu ni nanti ya, buku latihan kamu yang kamu belajar ni, yang kamu akan gunakan nanti, kamu dapat buat dengan kemas, kamu dapat buat dengan baik kan. Jadi okey, sebenarnya banyak faktor yang menyumbang kepada pembentukan garisan yang baik. Yang pertama, kedudukan ya, daripada segi kedudukan kamu. Kamu duduk tu macam mana? Kan? Tengok.
Kamu tengok kat video Ustaz ni. Tengok kat sini. Pastikan dia buku. Buku kamu ni pastikan buku kamu pastikan buku kamu ni buku yang buku yang ditegakkan. Bukannya letak macam ni. Nampak tak? Okey, bukan kamu letak macam ni. Mesti kena betul-betul menghadap badan kamu, ya. Okey, baik. Dalam buku tulis kamu ni dia ada muka surat satu yang ni, ya. Muka surat depan dia ada, nampak tak kat sini dia ada tulis hari, tarikh hijrah, tarikh Masihi, kan? Baik. Jadi sebelum kita nak memulakan untuk kita menggaris, yang ni Ustaz nak tunjuk buku tulis dulu, ya. Kemudian baru Ustaz tulis untuk buku hot pula. Okey, ini asas. Asas. Baik. Okey. Sebelah sini untuk kita mulakan pembelajaran, latihan dan sebagainya di dalam buku tulis, pastikan di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini digaris, ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini digaris dan kamu akan menulis di dalam ruangan yang di dalam garisan ini sahaja. Supaya apa? Supaya benda ni kerja kamu jadi kemas, ya. Dia tidak tulis daripada sini sampai ke sini, ada yang sampai sini. Jadi kamu kena faham konsep tu. Itu yang Ustaz nak tunjukkan pada hari ni, ya. Ini peraturan dia untuk kita menulis buku tulis. Yang pertama, pastikan kamu ada pembaris. Okey, ni pembaris Ustaz. Ustaz guna pembaris besi. Ada juga pembaris plastik. Ustaz pun ada juga pembaris plastik. Ni nampak. Okey, cuma pembaris plastik ni kadang-kadang dia cepat patah, kan? Dia cepat patah. Kadang-kadang dia tepi-tepi ni dia dah dia keroak ataupun dia dah lubang-lubang, ya. Tapi untuk kamu elok guna pembaris plastik lah. Jadi kamu jaga elok-elok supaya dia tak rosak dan tak patah, ya. Kalau dah rosak tu kamu kena beli baru. Okey, ya. Kalau pembaris yang jenis macam ni, kalau pembaris yang macam ni dia cepat bengkok. Nampak, tengok. Nampak ni. Dia kalau kamu tak jaga betul, nampak dia mudah dilentukan macam ni, dibengkokkan. Jadi dia akan tak lurus, nampak tak kat situ? Dia tak lurus. Okey, jadi kamu pembaris jaga elok lah. Tapi kalau Ustaz cadangkan kamu guna pembaris yang macam ni lah, yang keras sikit. Yang ni dia terlalu nipis. Dia nipis ni, ya. Jadi dia tak berapa bagus untuk kita menggaris sebab kita tak akan dapat garisan yang baik, yang betul. Okey, jadi kamu gunakan pembaris yang ini, ya. Yang ini pun boleh. Kalau pembaris besi ni kita tak boleh bawa pergi sekolah. Okey. Pembaris besi tidak dibenarkan bawa ke sekolah. Kerana apa? Kerana ni tajam, dia boleh mencederakan. Ya, takut nanti kamu gurau-gurau, kamu main pisau-pisau ke, kamu main perang-perang ke, kamu main pedang-pedang ke, habis. Ni kalau kena dekat muka ni, mata tajam ni, ya. Ni pun tajam tepi dia ni. Okey. Jadi tak sesuai lah untuk kamu. Jadi untuk kamu ni sesuai untuk pembaris yang biasa macam ni. Dia ada yang panjang dan ada yang pendek, okey. Tapi yang guna yang pendek pun okey, tak ada masalah. Okey, baik. Jadi perkara pertama, kamu perlu belajar menggaris. Letakkan pembaris kamu betul-betul di garisan. Nampak tak garisan tu? Tengok betul-betul garisan tu. Tangan kiri pegang. Siapa yang guna tangan kanan, bolehlah guna tangan kanan. Siapa yang kidal, tangan kanan pegang pembaris. Tangan kiri dia pegang pensil. Kalau yang tangan biasa macam Ustaz bukan kidal, Ustaz biasa. Okey. Kamu boleh letakkan pembaris kamu ni kena pegang. Pegang di tengah-tengah. Tengok Ustaz pegang. Pegang di tengah-tengah. Pastikan dia lurus atas bawah. Tengok atas bawah. Nampak tak? Atas dan bawah. Tengok atas kena garisan. Bawah dia pun kena garisan. Pastikan dia lurus. Tengok betul-betul. Kamu tengok dekat buku kamu tu ada kan? Buku kamu tu ada garisan dia tu. Okey, bila dah center, bila dah betul, bila dah lurus. Okey, kamu nampak kat sini. Okey, kamu kena tekan ni. Ini kamu kena tekan. Tekan, jangan bila kamu nak garis ni nanti jangan dia bergerak. Kalau kamu bergerak waktu dia kamu garis,
maka nanti garisan kamu akan lari dan garisan kamu tak cantik. Nanti buku kamu jadi comot lah. Ya. Okey, jadi tengok ustaz tekan. Mungkin tangan kamu tangan kecil kan. Ada pelajar-pelajar tahun 1 tangan kecil-kecil. Jadi kamu picitlah sini. Picit kat sini. Tekan. Pastikan dia lurus. Pastikan atas tengok dulu betul-betul. Perhati betul-betul. Okey, tengok. Atas, bawah sama. Nampak? Macam itu. Okey, betul-betul dekat garisan dia. Tekan. Okey, letak pensel daripada atas. Jangan garis macam ni. Satu. Tak perlu garis macam tu. Nanti dia jadi putus-putus. Ya. Jangan garis macam tu. Okey. Garis daripada atas, pelan-pelan tarik ke bawah. Tarik daripada atas, tolak ke bawah. Ni pegang. Jangan bagi dia lari pembaris tu. Pegang kuat-kuat. Ni tekan kuat-kuat pembaris ni. Okey. Tarik daripada atas ke bawah. Okey. Sekejap. Okey, tarik daripada atas. Pegang ni yang tangan kecil tu. Yang tangan kecil, yang tangan halus tu. Pelajar-pelajar tahun 1. Tekan kuat-kuat. Boleh guna sini, sini pegang, sini pegang. Tekan. Tekan. Kemudian ambil daripada atas. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah pelan-pelan terus. Terus. Okey. Ni kalau kamu garis ni kamu akan rasa. Bila kamu garis ni kamu akan rasa dia pembaris tu dia macam lari sikit kan. Dia macam pembaris tu macam akan lari sikit. Jadi kamu kena tekan dia, jangan bagi dia lari. Ya. Tengok. Start tarik sampai bawah. Okey. Nampak. Okey, jadi dia garisan. Jadi dia garisan lurus. Okey, kita nak garisan dia cantik, lurus. Ya. Kita tak nak kamu garis. Ya. Jadi ustaz harap kamu tak garis macam ni. Ni. Ini biasa pelajar tahun 1. Tahun 2 pun ada, tahun 3. Tahun 4 pun ada macam ni dia garis. Dia garis. Dia ikut suka hati dia garis macam ni. Pun ada. Bukan tak ada, ada. Okey. Bila dia garis, ada yang suka garis macam ni, dia tarik terus. Jadi yang ini ustaz tak nak. Okey, belajar menggunakan pembaris. Ya. Letakkan garisan dekat sini, pembaris kamu kat sini. Okey, tengok sampai bawah. Kamu kena belajar perhati. Tengok atas, ni atas. Ya, atas dan kemudian bawah. Tengok. Okey, kamu kena perhati, kamu kena tengok. Nampak tak? Atas, bawah mesti sama. Jangan sengit. Ni kalau ni sengit. Kalau kamu garis macam ni, dia sengit lah. Dia dah jadi tak cantik. Buku kamu dah rosak nanti. Kena padam balik. Kan? Macam ni pun sama. Tengok kalau garis. Tak sama. Ada yang garis. Macam ni. Dia garis. Lepas tu dia sambung. Macam ni pun tak boleh. Ini nanti dia tak lurus. Nampak? Dia tak lurus. Ya, dia tak lurus. Letak pembaris. Okey, letak pembaris. Kemudian tengok atas, tengok bawah. Pastikan dia sama. Tekan pembaris kamu guna tangan kiri. Okey, kamu guna pensel. Letak pensel kamu di sini. Tarik pelan-pelan. Ya, tarik pelan-pelan ke bawah. Kalau misal kata tiba-tiba kamu tarik tu dia berjadi macam ni. Ini dah rosak garisan kamu. Ya, dia dah tak boleh. Jadi sebab itu ustaz kata pensel ni kamu kena pegang kuat-kuat. Ni, sini kamu pensel dan pembaris ni kena pegang kuat, kena tekan. Ni pembaris ni kena tekan. Kalau dalam kelas ni biasa ustaz akan buat latihan menggunakan pembaris ni, ustaz akan tekan tangan kamu kat sini supaya dia lebih kuat. Ya, jadi ibu bapa yang sama-sama menonton, jika ada ibu bapa yang sama-sama menonton, pastikan anak tuan-tuan pegang, ya, tekan pembaris tu dengan betul. Dan yang pertama pastikan suruh dia tengok atas bawah, atas bawah sama, lurus dulu. Perhati, ya. Ambil masa sikit tak apa, ustaz tak ada masalah. Kalau dalam kelas ustaz
Kamu ambil masa sikit untuk membaris ni, untuk menggaris dengan baik sebab kita baru nak belajar kan, kita nak berlatih. Tak ada masalah ya. Tekan ya, pastikan dia tekan, pastikan anak-anak tekan membaris. Yang kemudian garis daripada atas ke bawah, pelan-pelan tarik. Pastikan dia tak lari. Okey. Okey, dan kedudukan pensil. Kita jangan tolak macam ni ya. Pensil kamu ni jangan serongkan macam ni, tengok ustaz buat. Contoh ustaz buat serong macam ni ya. Kenapa? Bila kamu tolak ni, bila kamu tolak, bila sampai dekat bawah ni, nampak tak? Dia akan masuk ke dalam. Dia akan masuk ke dalam. Sebab kamu tolak pensil kamu ni ke dalam pembaris. Nampak tak? Kamu tolak. Ini dia boleh jadi risiko untuk garisan kamu rosak. Ya, sebab mungkin kamu pegang dekat atas, bawah ni dia dah kendur ni. Ni nampak? Nampak? Ustaz tarik. Nampak? Yang atas kuat sebab kamu tekan. Tapi yang bawah ni dia lembut. Ya, sebab tu bila kamu tolak pensil kamu macam ni, kamu tolak pula, tengok kedudukan ustaz pegang. Kamu tolak macam ni, ya. Bila kamu tolak macam ni biasa pelajar-pelajar ya buat. Ni ustaz terangkan ni. Bila bawah sini, dia boleh jadi nanti dia lari kat sini. Dia lari sebab dia tolak, ya. Jadi cara yang betul, letakkan pensil kamu. Okey, letakkan pensil kamu dekat sini. Okey, tegak. Nampak? Ni. Tegak. Okey. Bukan macam ni. Macam ni. Okey, macam ni. Letak bucu. Letak kat bucu dia. Tarik ke bawah. Okey, tarik ke bawah pelan-pelan. Nampak? Tarik ke bawah. Okey, dia akan ada masalah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan ada masalah sikit pelajar-pelajar yang tangan dia kecil. Kalau tangan dia besar, dia dah boleh pegang pensil ni, grip dia dengan elok. Jadi dia tak ada masalah sebenarnya, dia okey. Cuma pelajar-pelajar yang tangan kecil tu, kamu kalau nak buat satu garisan buku ni, dia memang agak rasa susah sikit pasal tangan dia kecil. Dan dia kena berhenti. Ada setengah pelajar dia berhenti. Dia berhenti kat sini. Kamu berhenti kat sini, kamu nak ubah kan? Kamu nak ubah. Kamu angkat. Bila kamu letak balik, kamu kena pastikan kedudukan pembaris betul dan pensil kamu kat sini betul. Ya, sebab bila kita tarik macam ni, contoh ustaz buat satu garisan, ustaz berhenti. Kan? Sekarang ni kamu tengok tangan ustaz. Tangan ustaz ni boleh. Jari ustaz dua ni, ustaz boleh pegang pembaris dengan buka macam ni. Tapi tangan kamu mungkin tak sampai. Tangan kamu memang tak boleh sampai macam ustaz punya. Jadi mungkin tangan kamu kecil macam ni. Kamu dapat pegang macam ni kan. Jadi kamu berhenti kat sini. Boleh sambung kat sini pula. Tekan yang bawah ni pula. Jangan kita tekan yang atas. Lepas tu kita terus garis yang bawah ni. Yang ni dia dah lembik. Nampak tak? Dia boleh garisan kamu ni. Dia boleh jadi dia macam ni. Nampak? Ini biasa bila ustaz semak buku tulis, atas garisan dia cantik, tapi bila kat bawah, sampai line yang di bawah, garisan dia dah serong. Kenapa jadi macam tu? Itulah sebab dia. Sebab dia pegang pembaris tu. Ya, pegang pembaris. Kalau kamu pegang macam ni, tengok ustaz pegang. Kamu pegang macam ni, sini berhenti. Kan? Lepas tu, boleh sambung lagi, tengok. Pegang sini, sambung bawah. Sini sambung bawah. Okey. Ni pegang tangan. Tengok tangan pegang. Ni tadi pegang pensil, tarik, berhenti. Okey, pegang, tukar tangan. Daripada atas ke bawah. Pembaris jangan ubah. Jangan angkat. Kalau kamu angkat, kamu kena pastikan betul-betul balik kamu ikut garisan dia. Kalau tak, dia memang akan lari garisan tu. Okey. Jadi kamu pun garis. Garis ikut dia punya garisan. Okey, dekat buku kamu ni, ni ustaz tunjuk rapat sikit. Dekat buku kamu sebelah kanan dia ada nampak garisan biru. Itu dia dah bagi garisan tu, tapi kamu kena buat lagi sekali bagi terang, ya. Sebelum kamu memulakan pelajaran supaya buku kamu ni lebih kemas, tulisan kamu nampak kemas dan kamu nampak apa yang kamu tulis. Dan di kawasan sini okey, pelajar-pelajar ya, sini tak boleh tulis apa-apa. Ya, sini. Sini, kawasan sini tak boleh. Jangan tulis apa-apa.
Ya, kamu akan mula tulis di kawasan sini. Okey, kita tengok pula di sebelah sini macam mana kita nak garis. Okey. Kalau kamu nampak dekat sebelah sini, dia ada nampak macam garisan tapi dia tak berapa terang. Dia kalau yang ini dia terang. Nampak tak? Kalau yang ini dia terang, kalau yang ini dia tak berapa terang. Yang tak berapa terang tu, garisan tu yang kita akan terangkan. Okey, contoh dekat sini, mungkin dekat kamera ni tak nampak, tapi ustaz yakin dekat buku tulis kamu tu kamu nampak. Memang kamu akan nampak kat sebelah sini. Okey. Kamu letakkan betul-betul, tengok. Okey, contoh ustaz buat kat sini. Okey, ustaz dah letakkan pembaris ustaz. Okey, ustaz dah letakkan pembaris ustaz kat sini. Okey, ustaz pegang, ustaz tekan. Okey, ustaz tarik. Tarik pelan-pelan. Okey, kemudian ustaz nak berhenti. Okey, ustaz nak berhenti ni. Okey, ni tengok tangan kanan pegang bawah. Ini tekan sini pula. Okey. Tarik sampai bawah. Nampak? Okey. Kita dah dapat garisan. Okey, sebelah sini pun tadi kita garis balik. Ini dah nampak kan dia punya garisan dia. Okey, tengok ustaz tarik daripada atas ke bawah, berhenti. Okey, kemudian tangan ni tangan ni ustaz pegang. Ini tukar sini. Sambung ke bawah. Macam tu. Faham? Okey, jadi kawasan sini tak boleh tulis, kawasan sini tak boleh tulis. Kawasan sini pun tak boleh tulis. Yang boleh tulis dekat kawasan mana? Kawasan sini sahaja. Kawasan sini sahaja. Okey, faham? Ini untuk garisan kanan dan kiri dulu. Ya, ustaz tunjuk untuk garisan kanan dan kiri. Okey, kamu boleh berlatih. Kamu ada buku kan? Mesti ada buku lebih tu. Boleh untuk satu buku ke, kalau ada lebih tu kamu boleh gunakan untuk menggaris. Ini pun satu kemahiran ya. Ini satu kemahiran. Kami tak pandang benda ni remeh. Ini benda yang penting. Kami guru-guru memandang benda ni penting kerana ia melibatkan disiplin dan dia melibatkan kekemasan daripada segi hasil kerja murid supaya pelajar-pelajar ni dapat mendisiplinkan dia, dapat mendisiplinkan diri dia untuk dapat kekemasan dalam penulisan dalam buku latihan ni. Ya, kita tak nak buku pelajar-pelajar ni nampak comot. Kita nak buku pelajar-pelajar ni nampak bersih, dia garis dengan baik, garis dengan betul ya. Jadi tak ada masalah pun. Buku banyak lagi dekat sekolah, jangan risau. 80 sen je satu buku. Tak mahal insya-Allah. Ya. Boleh satu buku ni tuan-tuan boleh buat latihan kanan kiri. Ini step yang pertama dululah ya, kanan kiri. Kanan kiri. Pastikan dia dapat mahir menggaris daripada atas ke bawah, kanan dan kiri. Okey, kita akan pergi ke garisan yang seterusnya insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajar-pelajar semua, tadi kita dah tengok ya garisan di sebelah kanan dan garisan di sebelah kiri. Yang ini perlukan latihan ya. Ini perlukan latihan untuk kamu menggaris. Untuk melatih diri kamu, jari kamu ni, tangan kamu supaya dia kuat ya. Dia tekan pembaris ni, dia tak lari ya. Kat situ. Jadi ustaz harapkan yang tadi tu kamu dapat garis dengan baik. Okey, jadi sekarang ni kita nak garis. Okey, contoh ustaz garis dulu. Di sebelah kiri. Kemudian ustaz garis di sebelah kanan. Okey, macam ni. Okey, jadi contoh dia ya, contoh di sini nanti cikgu ataupun ustaz akan minta kamu buat buat satu latihan ataupun salin semula kan. Contoh kat sini ustaz buat dia punya tajuk dia beriman. Okey, ustaz tuliskan beriman kepada Allah. Okey, ini ustaz tulis. Okey, baik. Beriman kepada Allah. Jadi di sini kita perlu garis ya. Macam tajuk dia, nanti kalau ustaz ataupun ustazah, cikgu, okey, gariskan tajuk dia. Baik.
Di sini Ustaz nak tekankan ya kepada semua pelajar-pelajar. Ini perkara yang biasa yang pelajar-pelajar buat, lebih-lebih lagi pelajar-pelajar tahun 1 ya, tapi tak mustahil pelajar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 pun dia dah jadi satu habitat. Dia dah satu, minta maaf, bukan habitat, dia habit. Dia jadi satu sikap. Sikap yang tak baik. Ya, bila kita menulis, ya, kita minta dia buat garisan di sini, dia akan garis tanpa menggunakan pembaris. Nampak? Ni. Dia akan garis macam ni. Nampak? Dia akan garis macam ni. Ada yang garis macam ni, ada yang dia garis terus, tapi dia takkan kemas lah. Ya, nampak? Yang ni. Dia tidak akan nampak kemas. Jadi di sini Ustaz tekankan kepada pelajar-pelajar, gunakanlah pembaris ya. Letak pembaris dekat sini ya. Bukan kita tutup tulisan ya, bukan kita tutup tulisan, kita garis kat bawah sini, bukan. Kita letak pembaris dekat bawah tulisan. Contohnya Ustaz tulis lagi sekali. Okey. Beriman kepada Rasul. Okey, contoh kat sini. Dan kemudian Ustaz garis. Nampak? Letak pembaris dekat bawah. Pastikan nampak tak line biru dia tu. Ustaz yakin kamu nampak dia punya line biru tu. Letakkan betul-betul dekat line biru. Ada setengah pelajar dia letak macam ni. Macam-macam pesen ni sebenarnya. Garisan. Yang ini salah, tak boleh. Mesti letak betul-betul dekat line biru tu. Garisan biru. Nampak tak garisan biru buku kamu tu? Ada setengah pelajar yang cakap, itu dah ada garisan Ustaz, buat apa kita nak garis lagi kan? Tak apa. Ini kita buat garisan supaya kita menunjukkan bahawa itu adalah tajuk pelajaran ataupun itu adalah jawapan kepada soalan dan sebagainya lah. Ya, ada sebab garisan itu diarahkan untuk kamu buat. Jadi kamu perlu buat. Dan di sini kamu letakkan pembaris ni. Pembaris jangan letak macam ni. Kenapa tak boleh letak macam ni? Kenapa tak boleh letak? Okey, untuk makluman ibu bapa, setengah pelajar, pensel dia ada macam-macam jenis pensel. Bila dia tulis, karbon pensel ni, dia kadang-kadang dia kotor. Jadi pelajar ni bila dia pensel ni ada yang tebal, bila dia tulis, dia letak pembaris kat sini, dia tarik, habis. Dia akan hitam kat sini, dia jadi kotor tulisan tu ya. Jadi sebab itu Ustaz ajar, Ustaz bimbing pembaris nak garis letak di bawah garisan. Nampak? Di bawah garisan sini. Betul-betul dekat garisan warna biru. Nampak tak Ustaz letak tu garisan dekat warna biru. Kemudian Ustaz garis pelan-pelan. Okey. Garis pelan-pelan dan pastikan garis dengan betul kemas. Pegang ni. Tangan kiri ni pegang pembaris tu betul-betul. Ya, pegang betul-betul. Tekan pembaris tu. Kemudian garis. Garis. Jangan tekan sangat pensel. Kalau kamu terlalu tekan, buku kamu boleh rosak, buku boleh koyak ya. Tekan asal nampak dia punya apa pensel dia tu. Okey, cukup. Okey, garis sampai ujung sini. Lebihkan sikit. Okey, nampak? Okey, dekat situ. Okey, baik. Jadi bila kamu garis, pastikan dia lurus di atas garisan, bukan kita garis dia macam ni, dia sengit. Dia lah makin lama makin sengit. Tak boleh. Ya. Ataupun kamu garis dekat. Ini pun ada pelajar yang buat. Ada. Bukan tak ada. Ada. Dia garis macam ini pun ada. Dia garis dekat bawah sini pun ada. Jadi sebab itu tajuk garisan ni bagi Ustaz satu tajuk yang penting lah ya, untuk pelajar-pelajar tahun 1 lah ya, khususnya. Mana yang dah boleh buat tu Ustaz ucapkan tahniah. Yang tak boleh buat kamu kena berlatih. Ya, kena berlatih tangan dia, sebenarnya jari kamu tu dia belum kuat untuk pegang pembaris dan kamu belum lagi nak dapat balance kan, ataupun kamu nak seimbangkan pembaris kamu tu.
Ya, jadi untuk latihan, okey, untuk latihan contoh muka surat ini kan, muka surat 1 ni. Okey, ini untuk ibu bapa yang sama-sama melihat video ini, bolehlah membantu satu, boleh jadikan satu aktiviti lah untuk pelajar-pelajar di rumah, insya-Allah. Okey, letakkan tangan dia dekat sini. Okey, letak tangan dia di sini. Tengok garisan, pastikan garisan, jangan buat tergopoh gapah, ya, jangan nak cepat je siap. Pastikan tengok betul-betul. Okey, garis. Tolak. Okey, berhenti. Ambil lagi. Okey, ambil daripada bawah sini. Ni, tangan ya. Jari ni pegang pembaris. Tekan pembaris ni betul-betul. Okey. Tangan pegang pensel. Okey, tolak. Tolak. Macam tu. Okey, lagi bawah lagi. Okey. Tolak. Pastikan. Jangan buat latihan macam ni. Ini ustaz tak nak. Ini ustaz tak nak. Ustaz tak nak kamu garis tanpa menggunakan pembaris. Mesti garis gunakan pembaris. Benda ni penting, ya. Dan satu lagi, pembaris kamu ni yang dekat tepi-tepi dia ni, kamu kena tengok. Kalau misal kata dia dah rosak, dia kadang-kadang ni pembaris plastik, dia kadang-kadang tepi ni dia ada plastik-plastik lebihan yang dia akan mengganggu garisan kamu. Jadi untuk ibu bapa yang membeli pembaris plastik yang macam ni, jadi rasa dulu kat tepi sini, pastikan dia lurus macam ni, supaya dia tidak ada gangguan gigi-gigi ataupun kerowak-kerowak plastik yang ada di tepi pembaris ni, kerana dia akan menyebabkan tulisan ataupun garisan tu tidak baik, ya, tidak bagus. Okey, jadi letak sekali lagi, tengok ustaz buat, letak pembaris di sini, letak. Okey, tekan. Tangan kamu tu kecil kan, kalau tangan yang kecil tu letaklah dekat tengah-tengah, ya, jangan letak kat sini. Kalau nak letak sini pun boleh, tapi macam cara yang ustaz bagi tahu tadi. Okey, berhenti. Ni, tekan, pindah tangan, garis. Macam tu. Jangan angkat pembaris. Bila kamu angkat pembaris, kamu nak letak balik, dia susah sikit. Boleh, tapi dia susah sikit kamu nak dapat balik garisan dia tu. Ya, jadi kamu kena tengok. Mata tengok garisan. Kadang-kadang kamu tengok di sebelah kanan, kan? Kamu tengok di sebelah kanan, kamu tak perasan yang kat sini. Nampak? Kamu tengok di sebelah kiri dah lurus, tapi di sebelah kanan rupanya bengkok. Kamu tengok kat sini dah lurus, dia garis je. Bila sampai belakang, tengok, dia dah jadi macam ni. Jadi dia kena tengok. Dia kena tengok kiri, kena tengok kanan. Macam ni tengok, dia belum center. Nampak tak? Kan? Dia belum lagi center. Jadi kamu luruskan dia. Luruskan dan pegang. Tekan pembaris dan tarik dia. Okey. Itu untuk buku tulis. Jadi ustaz harap pelajar-pelajar dapat berlatih membuat garisan dengan betul menggunakan pembaris. Okey, baik. Yang ini pula buku hot. Buku penulisan hot. Yang ni ustaz nak ustaz nak tunjuk sikit. Okey. Buku penulisan hot ni dia memang garisan dia begini. Kalau ibu bapa boleh tunjukkan, pelajar-pelajar buka sekejap buku hot, tunjukkan kepada pelajar-pelajar, anak masing-masing semua. Tengok ni garisan dia berbeza, ya. Tengok. Okey, ni garisan buku teks. Okey, yang ini garisan untuk menulis hot. Nampak? Ini buku hot, ini buku tulis. Dia memang berbeza. Nampak garisan dia? Yang ini besar dan yang ini kecil. Kerana apa? Kerana buku hot ini ditulis menggunakan pensel hot, dan pensel hot ini dia ada peraturan dia, ya. Jadi sebelum ni ustaz ada buat satu video di mana cara untuk menggunakan pensel hot, ya, mengasah
Lepas tu kita cuba untuk biasakan menggunakan pensel hot ya. Jadi untuk buku dalam penulisan hot dia memang berbeza ya. Jadi yang ini nanti Ustaz akan terangkan dalam sesi yang seterusnya untuk buku untuk kita buat penulisan di buku hot ya. Cuma dekat sini kalau kamu perhati kat sini dia ada nombor. Yang ini dia kecil sikit ni. Ustaz takut kalau Ustaz zoom dia tak nampak. Sekejap. Ustaz cuba tengok. Nampak tu. Okey, nampak. Nombor 1 sampai nombor 9. Ni Ustaz nampak kan. Bagi zoom sikit. Dia kabur. Okey, nampak. Okey, nombor 1 sampai nombor 9. Nampak kat situ? Okey. Okey, yang dekat tepi sini dia ada nombor 1 sampai nombor 9. 1 sampai nombor 9. Ni semua ada kegunaannya ya. Nombor 1 sampai nombor 5 dia cerah sikit. Nampak tak? Cuba kamu perhatikan, kamu tengok betul-betul nombor 1 sampai nombor 5 dia cerah. Dia warna dia putih. Nombor 6 sampai nombor 9 dia warna dia merah. Itu pun ada kegunaannya yang tersendiri. Okey, yang untuk buku hot ni kita akan belajar nanti bila dah masuk waktu pembelajaran seni hot. Ya, Ustaz akan tunjukkan. Okey, cuma yang Ustaz harapkan kamu dapat berlatih yang ni. Ini penting. Ya, gunakan pembaris. Guna pembaris. Tolonglah guna pembaris dan jangan malas untuk menggunakan pembaris. Kena sabar, tengok betul-betul, ya, letak pembaris, tengok, pegang kuat-kuat, tengok kanan, tengok kiri. Jangan tengok kiri dah lurus, lepas tu dia tak tengok sebelah kanan. Yang sebelah kanan tu garisan dia ke bawah, jadi dia tak bagus. Dia kena luruskan, tengok betul-betul. Tulisan kamu di atas garisan. Okey, kemudian garisan kanan dan garisan di sebelah kiri. Okey. Jadi benda ni dia nampak mudah dan dia nampak macam tak ada apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan tengok ya, setengah pelajar-pelajar ni dia tak boleh. Dia tak boleh membuat garisan dengan baik. Dia kena berlatih. Memang dia kena berlatih. Ada setengah pelajar yang tangan dia, jari dia memang dah kuat. Dia pegang pembaris ni dengan baik. Jadi dia boleh membuat garisan dengan baik dan dia dapat seimbangkan. Seimbangkan penglihatan dia. Dia dapat seimbangkan dia punya garisan dia, dia nampak. Jadi dia boleh buat yang baik. Yang tak boleh, tak apa. Jangan risau. Kamu boleh dalam keadaan yang kamu akan berlatih. Ya? Kalau kamu yang boleh, teruskan. Buat garisan dengan kemas. Yang tak boleh lagi tu cuba berlatih. Buatlah satu buku ni. Kan buku kosong banyak. Buku kosong banyak lagi. Buku kosong kamu banyak lagi. Kamu boleh guna. Satu buku ni untuk kamu buat latihan garisan. Tak ada masalah insyaAllah. Okey. Itu sahaja perkongsian daripada Ustaz pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan Ustaz harapkan semua pelajar-pelajar dapat membuat garisan menggunakan pembaris dengan betul. Garis dengan lurus dan garis dengan kemas. Ya? Garis dengan lurus dan garis dengan kemas. Okey. Okey. Ini pembaris. Siapa yang tak ada lagi pembaris, boleh cari pembaris dekat kedai buku banyak. Okey, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Okey, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi menonton bersama dengan anak masing-masing ya di rumah. Terima kasih banyak-banyak yang membantu membimbing membuat garisan dengan betul ya untuk anak-anak yang berada di rumah tu ya, insya-Allah pelajar-pelajar murid-murid semua. Ustaz ucapkan terima kasih. Buatlah berlatih garisan tu dengan betul, gunakan pembaris ya. Pasti gunakan pembaris untuk kita membuat garisan ya. Selamat berlatih pada murid-murid semua dan Ustaz doakan semoga berjaya membuat garisan di buku tulis dengan betul dan kemas ya, insya-Allah. Okey, kita akan berjumpa lagi di lain waktu.
Mungkin di video yang akan datang lagi insya-Allah, ataupun kita akan berjumpa di sekolah nanti ya insya-Allah. Okey, jangan lupa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Mendoakan kedua ibu bapa kita, menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada ibu bapa dan guru-guru kita. Ya. Okey. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.